muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya ya, salah satu bina sepuh kita, salah satu tokoh masyarakat kita, apabila kita ada acara mesti beliau hadir walaupun sebentar. Beliau adalah Tuan Haji Zainal Abidin Rashid. Namun pada malam hari ini beliau tidak dapat hadir karena ada acara sampai malam. Mungkin sampai hari ini, sampai saat ini belum habis. Namun dalam message yang disampaikan, saya hanya menyampaikan saja. Kata beliau, saya sungguh-sungguh hargai dan hormati Yai, tinggi ilmu Yai, tapi rendah diri, penuh tawadhu, lemah lembut, gaya suci sufi, dan selalu membuat tamu rasa disayangi. Semoga Allah mencucurkan rahmat ke atas roh almarhum Yai Asrari, amin. Inilah kata-kata dari Cik Zainal Abidin Rashid. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini bersama kita Sayyidina Habib Hasan. Oleh yang demikian, tanpa kita membuang masa, marilah sama-sama kita dengarkan nasihat-nasihat Al-Habib Hasan. Mudah-mudahan akan menjadikan kita tetap teguh keyakinan, berpegang teguh dengan apa yang telah ditinggalkan oleh Hadratus Syekh, akan berpegang teguh dengan amalan yang telah beliau tinggalkan, meneruskan apa yang telah beliau tuntunkan sehinggalah hari kiamat, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Falyatafadhal masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi bi dzikrihi tatma'innul qulub. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, Alhamdulillah, saya rasa beruntung pada malam ini dapat bersama-sama hadir pada majlis pembacaan Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pada majlis membaca Maulid Ad-Daibai, pada majlis tahlil memperingati almarhum Syekhuna Kiai Haji Ahmad Asrari. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencucurkan rahmat yang sebesar-besarnya ke atas beliau dan memberikan beliau tempat yang paling tinggi di alam al-barzakh, dan dimasukkan beliau di syurga yang paling tinggi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama para awliya salihin wal anbiya wal mursalin, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat sekalian, fa inna ma'al usri yusra. Bagi setiap cubaan Allah Subhanahu wa taala memberikan pada setiap manusia. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini tanpa menempuh cubaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang menempuh cukup banyak cubaan hidup. Lebih lagi tinggi seseorang darajahnya di sisi Allah, lebih lagi cubaan. Tetapi fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bagi setiap cobaan itu ada kesenangan dan kebahagiaan.
yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama cobaan itu. Apabila seseorang yang apabila menerima cobaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tetap amalannya, hatinya, jiwanya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tetap sabar di atas apa yang Tuhan cobakan ke atasnya. Fa'inna ma'an, bersama, bukan sesudah. Di saat seorang itu ada cobaan, di saat itu dia tetap imannya kepada Allah, dia tetap sabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di saat itu juga bersama datang, bukan kemudian. Inna ma'al usri yusra. Tuhan menegakkan lagi, menyebut lagi, inna ma'al usri. Bagi setiap cobaan Allah, di samping itu ada kesenangan yang luar biasa, kesenangan dan kebahagiaan yang luar biasa. Ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Dari itu kalau kita sama ada cobaan daripada keluarga, dari soal pekerjaan atau apa, sabar, taat kepada Allah, taat ibadah kita, jaga. Di situ Tuhan turunkan rahmat, Tuhan turunkan kebahagiaan yang luar biasa, dan kebahagiaan itu datang dalam hati. Alhamdulillah, pada malam ini kita memperingati 1000 hari guru kita almarhum Bapak Kiai Haji Ahmad Asrar. Ingat pesanan-pesanan beliau, ingat amalan-amalan beliau, ingat ajaran-ajaran beliau. Apabila kita mau barakah, jaga pesanan-pesanan guru. Pernah ada seorang guru, seorang syekh, dia berkata kepada anak muridnya, kamu semua tunggu di luar, jangan kemana-mana. Tunggu, jangan kemana-mana sehingga saya datang. Murid-muridnya tunggu di luar, tidak bergerak satu orang pun. Syekh ini masuk di dalam. Apabila dia masuk, dia sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia bermohon. Dia bilang, ya Allah, aku mohonkan kepadamu, turunkanlah hujan selebat-lebatnya. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, turunkanlah hujan selebat-lebatnya. Dikatakan tidak lama sesudah itu Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan doanya, turun hujan selebat-lebatnya. Apabila turun hujan, murid-murid yang ada di luar makin turun, makin lebat. Satu persatu muridnya itu lari, semua lari kecuali seorang murid. Kecuali seorang murid, dia duduk. Hujan lebat burung tetap. Kawannya panggil, dia bilang tidak. Aku punya guru berkata padaku supaya tunggu. Bila hujan lebat, gurunya pun keluar, dan gurunya melihat semua hilang, tinggal satu orang. Disitulah beliau pun terus angkat tangan ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dan berdoa dan mengatakan, inilah penggantiku, inilah yang akan menjadi khalifah yang akan meneruskan amalanku. Hadirin dan hadirat, memegang ajaran guru itu adalah amalan yang paling kuat, yang paling utama dalam tariqah sufiyah, tariqah tasawuf. Tadi kita lihat, Masya Allah, membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, betapa banyak
karamah-karamah yang disebut. Antaranya apa yang dituliskan, dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani mempelajari tidak kurang daripada 13 ilmu. Dalam Manaqibul Awliya mengatakan bukan saja 13 ilmu, pada hayatnya beliau telah melangkah dan sampai kepada 13 alam. Satu daripadanya ini dia alam dunia kita. Ini kalamul awliya. Kita mau terangkan susah. Kerana apa? Ini amalan para awliya, karamah para awliya, mereka melalui. Sama seperti kalau saya kata bagaimana mau terangkan manis, boleh saya terangkan manis? Tak boleh. Masam, masin, kalau saya kasih tahu mau terangkan bagaimana sifat masin, bagaimana sifat manis, susah. Tak ada perkataan yang dapat menyifatkan. Melainkan kalau seseorang itu rasa, dia rasa manis, dia rasa masin, dia rasa masam, itulah hadirin dan hadirat, landasan yang dilalui oleh orang-orang yang berpegang teguh dengan amalan-amalan ahli tariqah, ahli tasawuf. Bila tadi dibaca Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, saya teringat almarhum Al-Wali Muhammad bin Salim Al-Attas. Beliau berkata, pada masa mudanya beliau pernah hadir di dalam satu majlis di mana di atas pentas ramai yang membawa alat-alat musik, gambus antaranya, dan biola dan gendang. Dan mereka ini memetik gambus dan memain biola, tetapi lidahnya membawa manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertawassul dengan para awliya. Syekh Abdul Qadir Jailani bertawassul pada Rasulullah SAW sambil memetik, sambil memukul gendang, sambil membawa abiyat-abiyat. Almarhum Walid berkata, beliau duduk dan terlena, tertidur sampai beliau bermimpi. Majalis panjang, tertidur, duduk tapi terlentur dan mimpi. Mimpi beliau itu beliau tidak lupa sama sekali. Apa yang beliau mimpi? Beliau berkata, beliau bermimpi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sedang duduk, kakinya itu pelunjur dan satu tangannya di luar. Tangan kanan ini satu tangan, dia baring begitu pelunjur di atas pantat, tapi tangannya itu keluar. Dan dilihat oleh almarhum Walid, bagi tiap-tiap jarinya Syekh Abdul Qadir Jailani ini ada satu tali. Tali itu terus sambung kepada orang yang memuji Syekh Abdul Qadir Jailani, orang yang sedang memukul gendang, orang yang sedang memetik gambus, orang yang sedang bermain biola, itu semua sampai kepada, karena tidak ada lain. Dan sampai
Keadaan itu Syekh Abdul Qadir Jailani sedang memandang ke arah wajah Walid sedang tersenyum. Artinya beliau tahu apa yang berlaku. Beliau faham apa yang berlaku. Ini hadirin dan hadirat. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Mustahil orang-orang yang hadir pada malam ini dengan ikhlas dan mendengarkan manaqib al-awliya akan kembali kosong. Mustahil orang-orang yang datang, yang masuk ke dalam Baitullah, yang sujud ke dalam Baitullah dan memuji Rasulullah SAW kembali kosong tanpa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah membaca Maulid Ad-Dibai, Al-Imam Ad-Dibai, seorang wali min awliyaillah. Dan tadi kita membaca qasidah Ya Arhamar Rahimin Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Manaqibnya lagi kalau kita lihat awliya. Wa 'inda dzikri shalihin tanzilur rahmah. Siapa yang kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di dalam majalis kamu sebut-sebut nama orang-orang saleh, insya Allah Tuhan akan turunkan rahmat. Rahmat itu apa? Ketenangan di dalam hati, kesenangan di dalam pekerjaan, kedekatan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kedekatan terhadap junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah antara karamah. Kita lihat guru kita Bapak Kiai Haji Ahmad As-Salami 1000 tahun ini amalannya. Mustahil satu amalan ini akan membawa tidak lain adalah kepada kebaikan bagi diri kita, mengajak kita supaya berkumpul, berzikir, bersalawat, mendengar kisah-kisah para awliya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nasihatkan para hadirin dan hadirat, jaga baik-baik amalan guru kita. Jangan kita tergelincir, kerana dunia ini penuh bermacam-macam cubaan. Jangan tergelincir, kerana kalau kita pegang kuat yang mendapat barakah kita, kita berpegang teguh dalam satu amalan yang mendapat rahmat kita. Kalau kita jauh, Allah Subhanahu wa ta'ala akan jauh daripada kita. Maka di sini jaga baik-baik hati kita, jaga baik-baik amalan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rahmat yang sebesar-besarnya. Marilah kita sama-sama kita angkat tangan, kita berdoa ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Tuhan memberikan rahmat kepada kita dan memberikan rahmat kepada guru kita Bapak Kiai Haji Ahmad As-Salami bersama anak-anak dan keluarganya insyaAllah, dan kepada kita semua insyaAllah, dan anak-anak kita dan kaum muslimin wal muslimat, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat yang sebesar-besarnya dan memberikan selamat insyaAllah dengan barakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'ala Allah wa iyyakum man yastawjibu syafa'atah wa yarju min Allah rahmatahu wa ra'fatah. Allahumma bi hurmati hadha an-nabiy al-karim wa alihi wa ashabihi salikin ala manhaji al-qawim, ij'alna min khiyari ummatihi wasturna bi dhayli hurmatihi wahshurna ghadan fi zumratihi واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وحنا متمسكين بسنته وطاعته وبجنا اللهم على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء وتربت ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه
اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان رحمهم الله منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها، فلا تهرموا ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور، واغفرنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين، وليوم لقائك من الذاكرين، وحين بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين، واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا، وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمع بعدها أبدا، واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Masing-masing angkat tangan, doa sendiri-sendiri. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين بهذه النيابة الصالحة. الفاتحة. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Sayyidina Al-Habib Hasan akan mengukuhkan, menguatkan iktikad dan keyakinan kita kepada Hadratus Syekh dalam usaha meneruskan amalan-amalannya yang telah dituntun oleh beliau. Semoga dengan demikian beliau akan gembira dan akan menjadikan senang beliau, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Okey. Cepatan dong. Lapar nih.